Hello, Assalamualaikum. So hari ni kita nak live trade. Kita start Sekejap, saya buka nota sekejap. Hari ni kita nak belajar daripada teori ke realiti. Selalu kita dah banyak belajar daripada siri 1 sampai siri 50. So 1 sampai 50 tu asyik belajar backtest. Orang cakap macam mana nak live trade. Orang nak live trade, orang nak buat duit. Dah MC banyak kali ni asyik belajar teori. Jangan risau, saya akan tunjuk. Saya pun tengah floating sekarang ni. Nanti saya tunjuk screenshot before after semua ada. Dan saya akan ajar korang macam mana saya ambil live trade ni. Dan malam ni kita akan live trade juga. Maksudnya kita akan entry juga. Okay. Tapi bukan signal live trade. Bila saya cakap live trade, maksudnya saya live trade dekat account saya. Kalau korang boleh nampak kat situ live. Dia live account tapi ni demo account Kalau korang tengok amount dolar ke apa ke, tu semua halusinasi. Saya edit semua video ni. Saya tengah trade sebenarnya. Okey tak jauh, mana cukup 10 pip baru. Takkan nak tutup lah. Relax lah. Kejap Saya busy sikit malam Jumaat macam ni 70 pip okey lah. Tadi saya tutup biru, asal biru close ni sebab saya dah entry position lagi tinggi kan. Okay. So apa benda kita nak buat hari ni Apa benda kita nak live trade. Okay. So saya ada buat nota sikit kat korang. So saya tak nak trade gold bukan sebab saya tak reti. Kalau korang nak tahu saya reti trade gold ke tak, boleh tengok kat TikTok saya. Okay. So daripada teori ke realiti Okay. So saya ni pemalas punya orang. So saya guna nota daripada saya punya seminar Cardinal Base je. Sebab Cardinal Base ni bagus saya ajar live trade. So ni adalah prinsip hidup trader. So jom kita live trade. Nanti lambat-lambat susah ke. Saya bukan nak live trade lagi. Saya nak cerita dulu apa yang korang perlukan untuk live trade. Nak live trade. Ni bukan signal. Ni live trade. Saya nak kena ajar macam mana nak live trade. Apa yang problem sangat orang yang tak boleh nak live trade ni. Sebab live trade ni benda simple. Dah nampak flat trade macam tu. Tapi korang tak ada flat kan. Nampak base trade, nampak entry trade. Apa susah sangat. Nampak kita punya Euro USD ni dah terjun macam tu dah. Berapa pips ni jatuh Boom 85 pips. Okey lah. AUD USD pun korang tengok stream tadi lah. Stream tadi kan dia belum turun lagi. So turun lagi 20 pips cukup Okay. So nanti kita live trade. Ni benda dah jalan Nanti kita try trade mana-mana pair random. Kita akan trade maksudnya saya akan analisis daripada awal sampai ke saya trade. Dan exit tu tak sempat lah. Sebab exit mungkin ambil masa beberapa jam atau beberapa hari ataupun beberapa minggu. Tapi saya akan tunjuk SOP macam mana kita nak entry. Faham tak? Bukannya okay nampak QM level kita entry. Bukan macam tu. Apa persediaan korang untuk trade? Untuk live trade tu. Okay, so ni adalah nota daripada Cardinal. So kalau korang tengok kat sini ramai orang, korang nampak tak pokok ni? So kalau korang tengok gambar pokok ni kan, ni adalah perjalanan seorang trader tu Ramai orang dia nak harvesting. Harvesting ni dia nak buat duit. Dia nak Dia nak dapatkan sesuatu. Dia nak dapatkan buah lah. Kalau kita tanam pokok, dia nak dapatkan buah. Tapi dia tak ada understanding. Maksudnya dia tak ada kefahaman. Dia tak ada ilmu. Dia nak live trade. Kau ni banyak bla-bla lah Hanzor. Pada siri 1 sampai 50 asyik sembang, benda dah jadi. Asyik sembang, bla-bla-bla-bla-bla. Teori. Aku nak buat duit. Macam mana cara paling mudah? Tak boleh. Sebab kalau kau nak makan buah, kau kena tanam benih. Kena tunggu benih tu tumbuh. Kena tunggu dia jadi pokok. Bila dia jadi pokok pun kena tunggu dia musim berbuah. Semuanya ada proses kalau kita nak trade ni. So understanding ni korang perlukan ilmu lah. So pertama sekali adalah korang wujudkan akar. Saya tak ada gambar contoh pokok buluh tau. Tapi kalau korang nak tahu pokok buluh ni, sebelum dia nak pergi ke atas, sebelum nak kena tumbuk dengan salam daripada binjai kan, dia akan develop akar dulu. Tapi yang tu dia tumbuk bukannya buluh kan, dia tumbuk pokok pisang kan. Tapi dia akan develop akar yang kuat, barulah dia boleh mencanak tinggi macam tu. Sebab tu lah pokok buluh ni straight ke atas macam tu je. Ada ke pokok condong? Tak ada. Tapi akar tu penting bagi sesebuah pokok untuk dia boleh tinggi lah, ketinggian dia. So understanding ni korang dapat daripada belajar ilmu, teknik apa yang saya bagi. So daripada apa yang saya bagi tu, understanding korang akan dapat bila korang backtest. Macam ni, macam tu. Okay, base adalah sesuatu adalah pricing apabila berlakunya imbalance
dalam price yang sedang, dalam keadaan seimbang. Saya bahasa kacau bilau sikit sebab benda ni keluar macam tu je. So bila saya cakap macam tu mungkin korang tak faham, tapi bila saya tunjuk beza bull dengan bear ataupun bearish candle yang memakan bullish candle, korang nampak macam ni base. Lepas tu saya tunjuk pula kena tengok juga dia pecah dengan satu candle ke, dua candle ke, tiga candle ke, empat candle ke. So semua benda ni mempengaruhi. Jadi bila korang punya understanding tu makin besar, sekarang ni korang siri yang ke-50 mungkinlah korang baru dekat situ. Ni kan A to Z. Siri A to Z dah habis. Bukan dah habis lah, belum continue, kita sedang pause. So korang baru ada A, B, C. Barulah belajar ABC dekat dalam siri A to Z. Belum jauh lagi, belum mendalam-dalam lagi. Sebab ilmu saya satu je, supply and demand. Saya tak ada belajar indicator ke apa ke, tak ada. Tapi disebabkan banyaknya siri adalah disebabkan kedalaman ilmu tu, kedalaman kefahaman. Kedalaman kefahaman, understanding tu dalam, dia bercambah kuat. Okay, so walaupun korang ada ilmu yang banyak macam dekat sini, contohlah korang dah habiskan siri A to Z, belum lagi menjanjikan korang boleh live trade, boleh trade. Sebab korang kena ada experience. Kadang-kadang orang daripada understanding dah ada ilmu ni, dia terus pergi ke harvesting. Maksudnya dia terus depo besar ke, dia terus guna duit betul ke, dia tak nak experience. So hari ni saya akan ajar korang experience. Tapi dalam masa yang sama saya akan tunjuk macam mana saya harvesting. Maksudnya macam mana saya live trade, guna duit betul, apa benda yang saya buat. Dan korang jangan terus pergi ke harvesting, sebab sekarang ni kita belajar. So korang gunalah demo account. So kalau korang pergi VIP Signal ke apa ke, dia akan paksa korang guna real account, register under affiliate. Lepas tu korang MC ke apa ke, tak kisah. Sebab apa dia orang suka ajar korang scalping adalah disebabkan banyaknya commission daripada open dan close position korang. Tu je korang tak perasan kenapa orang sangat suka promote scalping. Macam saya ajar swing apa semua. Daripada segi affiliate memang tak dapat apa benda sangat lah. Memang dapat mengagut-ngagut je lah. Maksudnya tak dapat apa, baru dapat sen je lah. Tapi kalau korang layer-layer macam tu, kaya lah saya. So experience ni korang tak ada. So hari ni saya akan bagi korang experience. Bukan bagi korang, experience ni korang kena dapat sendiri. Korang kena teguh. Sebab apa? Kalau dalam hutan rimba, kalau pokok yang paling tinggi itulah yang paling banyak dapat matahari, paling banyak dapat nutrien. Compare dengan pokok yang bawah-bawah, renek-renek, susah nak hidup. Sebab apa? Experience tak cukup. So lagi tinggi korang punya experience, lagi jauh korang punya pengalaman dalam trading, lagi senang lah korang nak harvesting, lagi senang lah buah korang nak berbuah. Okay, so itulah perumpamaan gambar pokok dekat sini. Okay, saya harap korang faham. Datang asalnya dengan ilmu, dan ilmu untuk korang manfaatkan ilmu tu, korang perlukan pengalaman untuk aplikasi ilmu tu. Okay, so prinsip hidup trader. Hidup kita ni kan ada prinsip. Contoh Hanzo cakap dia dah nak stop buat siri belajar dan dia nak berehat. Dia nak berehat, dia bukan nak stop, dia pause. So kalau saya buat juga minggu ni, maksud saya tak ada prinsip hidup. Cakap lain, buat lain. Kita tak nak manusia macam ni. Okay, so kita nak kena jadi manusia yang ada prinsip hidup. Kalau jadi trader pun kena ada prinsip hidup. Seorang yang tiada pegangan dan prinsip hidup diibaratkan seperti nakhoda kapal tidak berkompas. Ia tidak mempunyai hala tuju yang tetap dan akan sentiasa berubah-ubah mengikut arah angin. Ni antara contoh orang yang tak ada prinsip hidup. So bila tak ada prinsip hidup, dia akan ikut-ikut. Contoh, hari ni belajar supply and demand. Tengok ada teknik lagi padu lah. Dia naik Lambo, ada VIP Signal. Korang pun pergi ke sana. Korang macam lalang. Sekejap pergi sini, sekejap pergi sini. Hanzo dia ada buat video grow 150,000 lah. Okay, belajar dengan Hanzo lah. Bosan lah belajar dengan Hanzo. Tengok budak ni scalping hari-hari dapat 5 juta lah. Okay, pergi kat dia ni pula. Aduh, scam, kena scam. Jumpa iklan baru pula. Billboard dekat depan tong sampah. Ni memang sangat-sangat rare. Mesti padu ni. So pergi belajar ni, kena game lagi. Macam mana ni? Faham tak? Korang tak ada hala tuju, tak ada prinsip. So korang kena ada kompas. So bukan kena kompas, bukan maksud kena scam. Maksudnya korang senang sangat terikut-ikut orang. Contoh dalam trading pula, entry price naik sikit, ya Allah, ni macam mana ni? Macam nak kena tutup ke? Aku buy salah, sell salah. Kalau korang tengok tadi, kalau join stream yang terputus tadi, kalau korang tengok saya punya Euro USD kat mana? Floating kat sini. Floating dekat sini. Saya tahan floating berapa lama?
77 pip. Tak banyak pun, tapi tengok berdebar juga ni, tinggi. Tapi bila saya punya mindset cakap aku nak sell, lantaklah kau nak naik pacak macam ni pun, aku tak kisah. Sebab kalau kita tengok dekat Delio, dia satu hari kalau kita tengok dekat weekly, dia cuma meninggalkan shadow. Dia cuma meninggalkan shadow macam ni. Sama juga yang lain. Kat sini pun ada juga yang orang sell. Dia sell dekat resistance. Contoh kita backtest sikit backtest sikit saya nak ajar ni. Contohlah dia sell dekat resistance sini, naik dia cut loss, dia potong ataupun dia full margin awal sangat, dia MC. Boom, turun macam tu esoknya, pada minggu depannya. Lepas tu dia kata, hari tu rugi aku tak ni. Dia lepas dia sell hari tu, dia naik ke atas ni, dia masuk buy pula. Dia tak ada hala tuju, dia tak ada pegangan. Tak boleh jadi manusia macam ni Kalau nak jadi trader yang bagus, kena ada pegangan. Kalau korang sell, lantaklah market nak buat apa pun, saya sell. Orang kata MC pun tak apa. Janji aku ada pegangan hidup. Tapi janganlah MC. Ada cara untuk tak MC. Ada, nanti saya ajar. Sebab apa saya hold. Apa yang menyebabkan Hanzo hold. Takkanlah nak hold sampai bila-bila tu, teknik harapan lah Hanzo kan. Macam sebab apa Hanzo hold. Kena tahu. Okay, kena tahu benda tu. MC tak apa, janji alam sebalik mata. Betul. Alam sebalik mata. Dia macam korang boleh nampak tau sebenarnya. Bukan korang lah, saya boleh nampak benda tu dia nak buat apa. Sebab kita dah lama dah market, dah banyak kali kena cedok kan. Tapi dia panggil journaling. So daripada hasil journaling kita tu, kita tahu trader yang macam mana kita sebenarnya. Trader yang boleh tahan floating ke, trader yang tak boleh floating ke, dia akan bagi tahu. Okay, so ni adalah traders cardinal rule. Cardinal rule ni bermaksud korang punya jiwa, korang punya cardinal. Cardinal rule ni macam mana kan? Korang punya trust, core korang tak boleh ni. Ni memang korang punya hala tuju, memang pegangan korang. Kalau tak ada pegangan, korang akan jadi lalang. Kalau nak pergi belajar pun jadi lalang. Sekejap ngecek guni, sekejap ngecek guni, sekejap ngecek guni. Kalau nak trading pun sama juga jadi lalang. Sekejap nak buy, sekejap nak sell, sekejap nak scalp, sekejap nak swing. Macam mana sekejap nak scalp, sekejap nak swing? Masuk scalp, exit swing. Macam tu. Okay, so traders cardinal rule. Yang pertama, korang kena be happy, have less expectation. Yang pertama sekali, ni paling penting. Kita kena siapkan kita punya emosi. So yang pertama adalah be happy and have less expectation. Apa yang saya maksudkan dengan rule pertama ni adalah korang kena sentiasa happy dan have less expectation. Bila korang ada less expectation, expectation ni dalam bahasa Melayu apa jangkaan. Bukan jangkaan, harapan. Harapan, betul lah expectation. Anggapan, harapan. Betul lah, lebih kurang macam tu. Apa harapan korang dalam trading ni? Nak jadi kaya, nak jadi Lambo pula, nak beli Lambo, nak lansai semua hutang yang pernah wujud dalam dunia ni. Contoh hutang yang pernah wujud dalam dunia ni, korang dah buat loan dengan bank, beli rumah harga setengah juta ke 1 juta ke, dah beli BMW ke kan, berpuluh-puluh ribu punya komitmen, tiba-tiba hilang kerja pula. So harapannya masuk dalam trading ni untuk selesaikan semua masalah dia. Jangan macam ni. Kita bayangkan korang invest sedikit masa untuk trading ni hanya untuk tambah ilmu. Tapi jangan expect too much. Jangan terlalu berharap. Bila korang terlalu berharap, korang akan kecewa. Bila korang kecewa, apa korang buat? Korang akan mula putus asa. So tak nak putus asa, jangan expect too much. Just do. Just do it consistently. Tapi jangan ada terlalu banyak expectation. Tengok Sifu VIP ni tunjuk Lambo, tunjuk Ferrari. Jam cukup satu, dia pakai dua kan. So korang nakkan benda macam gini? Nak Rolex lah, nak Patek Philippe lah kan. Apa-apa benda yang lifestyle luxury. Kadang-kadang hidupnya nak settlekan hutang je, hidupnya nak cukup makan je. Gaji sebulan macam saya dulu 1,800 je, cukup dah. Tapi bila masuk dalam trading ni, tengok lifestyle orang ni macam ni, dia punya expectation tu jadi lebih, dia punya harapan tu jadi lebih. Dan bila dia tak dapat capai, dia jadi apa? Dia jadi kecewa. So lepas kecewa, dia putus asa. Lepas putus asa, jadi lagi yang forex haram. Kau buat benda haram ni, dia tak boleh buat. So, dia dengki dengan orang, jadilah Rex Dash. Okay, key pertama adalah be happy, have less expectation. Contoh kenapa saya stop dulu siri belajar, sebab saya dah tak happy nak buat. So saya stop dulu sebab saya utamakan happy. Saya pentingkan kesihatan jiwa. So yang pertama sekali dalam trading, cardinal rule, traders cardinal rule ataupun trust
prinsip pegangan korang adalah sentiasa be happy dengan apa yang korang buat. Kalau korang rasa kemurungan bila buat trading ni, maksudnya korang think too much. Maksudnya korang expect bila trade tu wajib profit, wajib sniper, wajib tak floating. Korang tengok Hanzo pun floating, saya floating, saya entry pada sini. So nampak kat sini korang nampak tak ada macam 3 bintik tu? Nampak tak? Tak nampak sangat sebab background putih. Ni yang warna merah ni. Kalau nampak warna merah garis ni, ni adalah saya punya entry. Saya entry dekat mana dan saya close dekat mana. So saya ada entry kat sini, saya close dekat sini. Dan ada satu keadaan di mana dia, saya nampak price action di mana dia akan buat double top flat jenis double top. Flat jenis double top ni macam mana? Korang tak belajar sebab korang sampai 52, orang tak minat flat. Okay, saya bagi tahu je lah. So dia nak buat flat double top dalam flat range. Flat FLAT, bukan lantak lah, korang pun bukan akan belajar pun. Okay, so saya close lah dulu satu. Lepas tu ada lagi satu saya hold. Lepas tu last sekali saya hold. Dia pun pacak naik macam ni. Tapi kenapa saya tak gelabah ke apa ke? Saya relax je. Boleh je buat live macam ni. Hanzo tak takut ke kalau orang nampak loss? Nak takut apa? Memang macam ni lah trader. Loss, floating. Tapi macam mana korang kontrol emosi korang waktu dipacak macam ni? Risau, berpeluh apa semua. Ni mesti kalau jenis tak boleh kawan emosi dah layer. Macam saya, korang tengok lot saya 0.05. Saya tunjuk sikit. Okay, akaun ni 25k USD ada 100,000 dah ni. Tapi saya tekan 0.05 je. Kenapa? Sebab saya ada allocate saya punya management untuk keadaan ni, di mana saya punya strategi trading tidak berhasil disebabkan market ni sangat-sangat garang. Dia tak friendly dengan saya. So bila dia tak friendly dengan saya masih lagi ada keyakinan saya. Sebab saya tak expect too much. Saya tak expect too much. Walaupun setup flat ni sangat-sangat kukuh di mata saya, tapi saya tak expect too much. Saya tetap jaga money management saya. Sebab apa? Kemungkinan dia akan macam gini. Dan kalau saya terus full margin kat sini, contohlah dah ada 25k kan, tekanlah 5 lot ke 10 lot ke kan. Tekan brak, MC turun. Dalam satu hari saya hilang dah 100,000 saya. Apa saya nak buat lepas tu? Takkan nak gantung diri kan? Slow-slow lah. Masuklah 0.05, apa masalah? Kalau nak full margin jangan akaun besar sangat. Akaun ni medium. Tak besar, tak kecil sangat. Ni akaun biasa. Bagi saya akaun biasa lah. Okay. So key dia adalah less expectation. Walaupun korang punya teknik tu padu, benda saya bagi tahu ni tak ada dalam nota tau. Korang kena catat ataupun tengok balik nanti. Hari ni kita lebih kepada nak belajar psikologi, belajar apa semua. Tak ada belajar teknik ke apa ke. Hari ni kita nak belajar live trade. Tak apa. Saya memang kalau sembang memang lama sikit. So yang pertama ni paling penting have less expectation. Walaupun teknik korang padu nak mampus, tetap jangan full margin ke apa ke. Sebab apa tak nak full margin? Sebab bila korang full margin, apa yang korang expect bila korang full margin? Dia grow kau-kau ke? Itulah expectation korang. Korang nak grow kau-kau. Korang bukan nak trade. Korang nak grow kau-kau, korang nak full margin. Tu adalah contoh orang yang ada a lot of expectation. Terlalu banyak yang diharapkan daripada satu trade tu. Kalau korang trade slow, kenapa saya share gambar pokok ni? Korang tahu tak sebab apa? Korang dah ada knowledge. Daripada siri 1 sampai 50 tu sangat-sangat mencukupi. Kalau korang pergi join kelas kat luar pun, saya tak rasa dia dapat cover 50 siri saya tu. Saya tak rasa. Kalau korang bayarlah kelas mahal macam mana pun, saya tak rasa dia dapat cover semua 50 siri saya tu. Okay? Kecuali dia jual balik video saya lah. Okay? Sekarang ni apa yang korang lacking adalah experience. Okay? Experience ni maksudnya the more you trade, the more experience you get. Lagi banyak kita trade, lagi banyak pengalaman lah. Lagi banyak korang trade, lagi banyak pengalaman. Sebab tu saya suruh trade dekat demo. Kalau tak boleh dekat demo, nak real juga, trade lah dekat stand account. So daripada korang trade ni dapat experience. Okay? So siapa yang join saya gaming, saya bagi tahu nak konsisten simple. Sebelum nak konsisten buat dollar, buat dulu pips. So macam mana nak buat pips? Korang selalu trade. Mula-mula dapatkan 10 pips. Okay, up game korang 20 pip. Kemudian up lagi game korang 30 pip. Selagi tak sampai 30 pip, aku takkan tutup. Okay, so bila experience korang dah padu gila, barulah harvesting, barulah nak repo ke, barulah ada masa nak full margin.
Contoh macam saya dah pernah full margin sebelum ni. So duit saya dah full margin banyak-banyak tu, saya nak full margin lagi ke? Apa yang saya expect? Tak cukup ke 1 juta setahun? Contoh. Tak, 1 juta banyak sangat kan. Nanti orang panggil saya jutawan pula So tak cukup ke 100,000 setahun nak hidup kat Malaysia? Tak cukup ke? Kena full margin lagi. Okay, dah ada 100,000 ni, I nak full margin lagi, dapat 1 million. Dapat 1 million, I nak full margin lagi, sampai dapat beli Lambo. Too much expectation. Bila korang hilang semua tu, habis lah semua korang punya, tak dapat apa. Faham tak? Okay, rule nombor 1. Okay, saya harap korang faham Saya harap korang faham rule nombor 1 ni Okay, nombor 2 be firm, follow your SOP. Okay, bila kita dah follow SOP kita, macam saya ni tak follow SOP lah. Okay, sebab apa? Dah break flat tapi saya masih hold. Tapi saya punya SOP ada banyak. Tu beza orang yang ada more than one knowledge. Dia beza kan gambar pokok dia. Kita tengok balik gambar pokok. Beza orang yang ada akar dekat sini dengan beza orang yang ada akar macam ni. Dia nampak macam-macam. Nanti saya bagi tahu macam mana step-step dia. Maksudnya kalau korang nak entry sebab apa, exit sebab apa. Contoh saya nak close position ni, walaupun dia langgar SOP saya, ada tak chances untuk dia turun lagi? Tu adalah persoalan-persoalan yang kita kena tanya diri kita sebagai trader. Tapi paling penting sekali, be firm, follow your SOP. Bila tak ada apa-apa SOP yang terkait dengan kita punya trading, maka kita dah langgar SOP kita. Okay, SOP kita ni termasuk sekali dengan cara kita manage kita punya risk dan cara kita trade entry setup. Setup tu akan fail. Kena tahu satu benda, setup tu bukan holy grail. Yang paling holy grail sekali dalam trading adalah money management. So bila money management, maksudnya nanti saya bagi tahu jumlah-jumlah risk yang kita boleh terima. Lepas tu kita tak boleh lebih daripada tu lah. Yang tu memang langgar, confirm langgar SOP. So paling tinggi sekali, SOP yang paling tinggi sekali adalah SOP untuk money management. Tu yang paling tinggi sekali. Macam mana korang manage korang punya duit. Okay, so be firm, follow your SOP. Paling penting sekali perkataan your SOP dekat sini bukan SOP korang punya signal provider, bukan SOP Hanzo. Hanzo ni bukan perfect trader Kalau perfect trader ni naik ni, dia terus cut, kat atas ni dia entry balik. Saya bukan perfect trader, saya ada kelemahan saya, tapi ilmu saya tidak salah. So korang boleh guna ilmu saya, tapi trader ni ikut style korang. Korang boleh tahan floating ke, korang jenis full margin ke, korang nak jenis asal biru close ke. Asal biru close jauhkan Okay. So paling penting sekali your SOP. Macam mana nak build korang punya your SOP ni? Experience. Apa yang work best? Your SOP is determined by your experience. Kita punya SOP tu ditentukan based on kita punya experience. Dan experience kita ni kita boleh dapat daripada kita punya journal. Tahu tak journal? Journal ni kita akan record. Nanti saya ajar korang apa yang korang kena buat bila kita buat journal. Okay, so yang nombor 1 tadi, have less expectation. Jangan mengharap terlalu tinggi pada trade kita akan berjaya ataupun tidak. Sebab bila kita expect too much daripada kita punya trade, kita akan full margin ataupun over trade. Dan bila kita fail daripada trade itu, kita akan cepat kecewa. Tu pun korang pernah experience, setengah pernah experience. So korang mesti lagi faham apa yang saya cuba nak sampaikan ni. Dan yang kedua adalah be firm, follow your SOP. Dan your SOP bukan sama dengan SOP saya, sebab SOP ni ditentukan oleh experience. Okay, macam saya punya experience, kekuatan saya adalah dalam mencari exit. Saya tahu price nak pergi mana, cuma saya tak tahu dia nak retrace ke mana. Tapi ada limit untuk dia nak retrace sampai mana. Contoh dekat sini kita ada apa? 1, 2, 3. Yang ni flat adjustment. Korang tak belajar double ni apa? Full adjustment. Adjustment kiri kanan korang tak belajar. Kalau tak, korang punya flat macam gini je kan. Aduh, noob. Okay. So saya just standard lah, pandai-pandai lah. Kalau korang dapat nampak 1, 2, 3, 4, 5. So kita ada entry dekat nombor 5. So kalau based on based on ni, memang nampak senang lah. Oh, swap zone dekat sini dia interaksi. Backtest memang simple, tapi boleh buat tak? So macam based on saya punya experience, my SOP adalah selagi mana ada reason untuk saya hold entry, saya akan hold. Dan bila dah tak ada reason untuk saya hold entry, kalau saya hold tu maksudnya saya berharap. Saya dah start teknik harapan. So selagi mana ada reason untuk saya hold, saya akan hold. Dan saya akan target sampailah kita punya TP dapat. Okay, so ni dah 100 pip. Macam saya bagi tahu, minimum adalah 100 pip untuk saya punya entry. Dan ni 18 pip cukup. Okay, yang ketiga adalah be grateful, more doesn't mean better. Okay, so
So korang kena belajar bersyukur. So be grateful Nombor 3, be grateful more doesn't mean better. So kalau kita belajar bersyukur, kita akan cukup. Korang akan belajar apa itu cukup Cukup dekat sini, saya tak nak korang tekan lot besar, lot 10, lot 1 pip cukup tu tak membantu. Korang akan trade lagi. Sebab apa? Tak cukup pun. Lot 10 turun $1,000, masuk lagi lot 10, tembak balik loss 2,000. Macam tu ke trade? Lot jaga. Korang nak gain apa-apa, gain by lot. Contoh lot, nampak tak kat sini 0.05 je, tapi $37, $53. Okey lah, biasalah. Ni account pun 25k je, bukan account besar. So kalau account besar, kita boleh tekan. Contoh account ni 250k, boleh lah tekan 0.50. Ni saya punya money management. Okay. Jangan kecam saya. Saya ni trader margin je. Okay. Trade je slow-slow. So kat sini dia turun based on korang punya pips. Tu yang saya nak. Bukannya more doesn't mean better adalah merujuk kepada korang punya lot size. Okay, dekat sini merujuk kepada korang punya lot size. Tak perlu pun korang nak lot besar-besar. Sebab apa? Lot besar tak semestinya lebih baik daripada lot kecil. Sebab kalau korang lot besar, korang kena tahu setiap kali korang buka lot besar tu, korang dah entry dalam keadaan panggil over leverage. Dia panggil macam korang memanglah boleh profit besar, tapi dalam masa sama korang boleh loss besar juga. Tapi jangan salah faham dalam trading ni loss besar, korang boleh loss apa yang korang ada je. Contoh tadi saya ada 100,000, saya boleh loss 100,000 je. Tapi kalau saya nak profit, saya boleh profit lebih pada 100,000. Tu adalah leverage product So more doesn't mean better. Saya tak nak grow menggunakan saya punya saya tak nak grow saya punya account menggunakan macam mana cakap. Saya tak nak grow account menggunakan lot. Ada masa saya akan guna lot di mana saya ada confident. Ada juga keadaan di mana saya akan langgar rule. Rule were made to be broken. Betul tak orang cakap? Undang-undang dibina untuk dilanggar. Kalau dia tak nak orang langgar undang-undang, jangan buat undang-undang. Betul tak? So ada keadaan di mana kita akan langgar kita punya rule. Tapi bukan selalu. Kalau korang hari-hari langgar lampu merah, kalau orang mati macam mana? Tapi ada keadaan di mana korang boleh langgar lampu merah, di mana tak ada orang langsung. Kenapa korang nak tunggu kan? Dah tak ada apa. Kan nanti yang ada benda lalu kat belakang korang, baru korang tahu. So lalu dulu. Dia ada keadaan di mana kita akan langgar juga rule. Tapi bila nak langgar rule tu, kena advance sikit. Maksudnya kita kena tengok surrounding kita, ada polis ke tak, contoh. Okay. So dalam trading pun sama. Rule ni kita kena pegang majority of the time. Tapi ada juga keadaan di mana kita boleh langgar. Okay. So tapi dalam banyak-banyak keadaan, more doesn't mean better. So janganlah tekan lot besar-besar sangat, sebab nak gain more duit. Tapi kalau korang nak something more, better go for pips. Maksud kalau korang boleh dapat pips yang jauh, contoh korang boleh target 100 pips, 100 pips, 100 pips, 100 pips, itu akan membantu korang punya trading. Sebab account besar, contoh account 25k ke apa ke, boleh lah nak tekan lot 3, lot 5, lot 10 ke kan. Sedap lah tekan. Tapi kalau korang follow macam contoh VIP signal tahu tunjuk lot-lot besar macam ni, berapa ramai je yang ada 100,000? Berapa ramai je yang ada 25k? Selalu orang trade $100, $10. Saya sendiri pun bermula dengan $100. Selalu orang start $10 kan, saya kena scam $100, lepas tu next baru 10. Teruk betul. Saya ingat 100 tu minimum depo. Okay. So daripada 100 grow macam standard lah. Standard macam biasa. Okay. Tapi lepas grow tu sampai bila korang nak grow? Sebab itulah kita ada less expectation dan be grateful dengan apa yang korang ada. So contoh korang dah sampai 1 million pertama korang, perlu ke next dia nak capai 1 million pertama tu memang susah. Tapi lepas korang dah ada 1 million, next million tu akan jadi sangat-sangat mudah. Okay. Tapi korang janganlah terus 10 million, 100 million. Jangan jadi orang gila. 1 juta dah cukup. Lepas tu trade je macam biasa. Okay. Syarat nombor 3 ni faham Belajar bersyukur. Jangan melampau-lampau sangat. Okay. Yang keempat, kita be confident everyone is wrong but you. Okay. Everyone dekat sini merujuk sesiapa sahaja, sama ada kawan korang, signal provider,
Hanzo, cikgu-cikgu korang, market sendiri pun di-consider sebagai everyone. Sesiapa sahaja yang bertentangan dengan korang is wrong. Ni panggil ego of the trader. Tak ada. Ni penting. Korang kena confident. Saya nak sell, market pacak buy, saya sell. Contoh macam ni lah. Saya sell daripada mana? Saya sell daripada bawah ni. Korang rasa apa perasaan saya bila pacak macam ni? Malam ni pula nak live. Saya baru je nak menganjing. Maksudnya saya nak cakap, oh tengok ada flag jadi. Padu. Saya siap ada screenshot lagi. Nampak tak? Ni saya punya expectation awal-awal untuk Euro USD Ni adalah expectation saya. Dia buat pull, base, pull. Kalau kita buka dekat H4, dekat situ. Pull, base, pull. Saya ada entry kat sini. Nampak ada entry. Lepas tu saya close sikit kat sini. So bila saya close dekat sini, sebab saya nampak lagi satu ni, dia nak jadi apa? Double top. Yang ni saya screenshot kat telefon. Sebab masa tu saya dah nak tidur. Lepas tu saya check saya punya entry. Okay, ni Euro USD lepas dia dah turun, dia dah buat flat. Dia sampai dekat sini. Kalau korang tengok, dia ada berinteraksi dekat sini. Dan dia meninggalkan satu rejection shadow dekat sini. Dan dia ada buat close dekat atas. So bila dia dah buat macam ni, saya nampak dia akan buat double top. Ni adalah bahasa-bahasa price action. Ni bila kita boleh bercakap dengan price. Bila kita dah boleh bercakap dengan price bagi tahu dia nak buat apa. So dekat sini saya nampak dia nak buat double top. Dan kalau kita rujuk semula kita punya ni memang dia buat double top dia lah kat H1 kalau nak nampak. Okay, nampak dekat sini, daripada sini saya close, dia buat kenaikan, buat double top, lepas tu dia turun. So saya ada juga entry dekat sini. Dekat sini tak ada, tak sempat. Tak sempat. Lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik pacak macam ni. Memang kau naik Bukan sikit-sikit dia naik. Dia naik 100 pip. Esok tu turun balik 100 pip. Kalau saya dah cut loss, ini lupa nak entry, saya dah cut loss sia-sia. Okay, faham So, kena confident. Everyone is wrong but you. Saya tengah sell, market naik. Ada saya peduli? Tak ada kan? Saya tengah sell, lepas tu ada pula orang cakap, oh aku tengah buy. Ada saya peduli. Di manakah kepedulian saya di dalam statement anda? Tak ada kan? Saya sell. Macam tu, korang kena ada firm, kena confident. Memang semua orang salah. Market pun salah. Selalu orang cakap market selalu betul kan? Tak. Korang betul. Tapi bukan saya yang betul kan? Korang kena ada confident yang macam ni. Kena ada confident level yang padu. Siap boleh bagi tahu orang, aku nak sell. Kau boleh besar-besar sell. Lantaklah orang menganjing apa. Tu dia menganjing tu, dia ingat dia bagus sangat ke? Kan? Kau pun loss, aku pun loss. Kau pun ada masa profit, aku ada masa profit. Tapi yang penting masa aku trade, aku sell, aku kena confident. Tak ada orang, tak ada masa. Lantaklah pacak straight macam ni. Straight ni, kau straight. Bukan naik slow-slow macam nak buat compression ni. Pacak terus ni. Ni fail ni, flat ni fail. Tak, flat ni tak fail. Flat ni betul lah. Cuma ni dia panggil stop loss hunting. Ni ada, yang ni korang kena belajar dengan Cikgu Mansur. Ini kena belajar dengan Cikgu Mansur untuk belajar liquidity pool. Ni teknik, based on teknik, apa benda yang dia buat. Tapi kita tahu dia nak buat apa. Macam mana korang nak control korang punya emosi untuk tak cut loss, tak layer sampai korang MC. Benda ni kena berlatih emosi. Nanti kita live trade, jangan risau. Hujung video kita akan live trade. Kita akan buat lucky draw apa semua. Okay. Abang tak tengok news. Saya tak tengok news sorry Saya dah terlalu tepu dengan technical sampai saya tak ada ruang dah untuk saya belajar fundamental. Dan saya sangat-sangat busy Dan secara saya trade technical pun dah mencukupi. Tapi saya ada teringin jugalah nak belajar fundamental supaya saya tahu sebab apa price jatuh, sebab nak tahu sebab apa je. Bukan saya nak tahu kenapa bila masa nak jatuh. Saya nak tahu sebab apa dia jatuh je. Menarik juga bila kita tahu reason di sebalik pergerakan harga daripada segi fundamental. So jom kita sambung nanti bini saya sembelih saya nanti. Yang kelima, be consistent, learn to be rich slowly. Okay, belajar untuk konsisten. So macam saya bagi tahu tadi, untuk korang konsisten bukannya saya suruh korang konsisten buat $100 setiap hari. Bukannya konsisten buat $10 setiap hari. Jangan letakkan duit sebagai kita punya goal. Kalau boleh dalam trading ni korang ambil korang punya pips.
konsistenkan dulu buat 10 pip satu hari. Konsistenkan dulu. Tapi kalau korang based on hari, korang boleh ke paksa price bergerak? Maksudnya pair yang korang trade tu korang boleh paksa ke price tu nak bergerak 10 pip ke, 20 pip ke, 30 pip ke. Jadi cadangan saya untuk korang belajar konsisten, dalam 10 trade korang aim dapat 10 pip secara berturut-turut. So 10 pip, 10 pip, 10 pip, 10 pip. Macam mana nak tahu 10 pip tu berturut-turut ke tidak? Ke tidak pula. Ke tidak. So at least 1:1. Contoh korang punya SL, bukan SL lah. Contoh korang punya target adalah dapatkan 10 pip. Yang penting sekali dapatkan 10 pip. Selalu orang cakap fikir risiko dulu. Betul lah, fikir risiko dulu. Tapi bagi saya, fikir dulu kau nak keluar dekat mana. Contoh kita nak market ni tempat masalah, tempat ramai orang kena game. So bila korang nak masuk dekat tempat yang boleh menyebabkan korang kena game, cari dulu jalan keluar. Kat mana aku nak keluar? So contoh korang nak keluar pada 10 pip. Bila korang dah set untuk keluar pada 10 pip, make sure jangan floating lebih pada 10 pip. Okay, be consistent. So consistent daripada segi pips. Jangan fokus pada korang buat berapa banyak profit, $10 ke, $20 ke, $100 sehari ke, $1,000 sehari ke. Bila korang fikir macam gini, korang susah nak konsisten. Sebab duit ni kadang-kadang tengok pada rezeki. Hari ni dapat $200, hari ni dapat $300, hari ni MC. Depend pada rezeki. Tapi apa yang korang boleh control adalah, apa yang korang boleh berlatih untuk konsisten adalah daripada segi pips. Sebab pips ni berbeza dengan dolar. Sebab dolar ni depend pada duit duit apa orang cakap, dia bergantung pada duit seseorang. Ada orang ada 100,000, ada orang ada 1 juta, ada orang ada RM10 je, ada orang ada $10. So mana boleh kita sebagai guru push orang untuk dapat buatlah $10 setiap hari. Tak semudah itu sebab saya tak sekaya guru. Contoh. So apa yang tak ada beza guru dengan anak murid adalah pips. Okay, so kalau boleh dapat pips, contoh 10 pip, 20 pip, 30 pip. So seorang guru tu patut bagi tahu, hari ni berapa pips kamu buat. Contoh. So konsisten buat pips tu bukan based on layer ke, lepas tu paling tinggi. Based on korang punya first entry 10 pip, macam ni sekejap saya lukis sikit. So ni contoh korang punya sell lah. So korang sell, dia turun tak 10 pip. Contoh turun 10 pip. So kalau turun 10 pip macam ni, bagus. Buat 10 kali berturut-turut, InsyaAllah korang boleh konsisten buat 10 pip. Okay, so selepas 10 pip, buat 20 pip pula, 20 pip pula, 20 pip, 20 pip, 20 pip. So macam mana nak tentukan korang boleh buat berturut-turut ataupun tidak? So nak tahu berturut-turut ataupun tidak, contoh korang target adalah 10 pip. So make sure korang punya float ataupun price to loss kan account korang jangan lebih 10 pip. Jangan lebih 10 pip. Okay, so daripada korang dah tahu berapa banyak kali korang dapat 10 pip. Contoh korang buat 5 kali berturut-turut 10 pip. Lepas tu yang ke-6 dia kena SL korang dulu, dia floating 10 pip dulu baru turun 10 pip. Okay, so maksudnya korang gagal, korang kena repeat balik. So repeat. Korang kena catat berapa banyak korang repeat. Kena repeat balik. So lepas korang dah achieve 10 pip 10 kali, korang up 20 pip, 30 pip, 40 pip. Nanti korang tengok dalam bentuk data sebenarnya berapa pips yang okey sebenarnya. Based on saya punya experience, ni experience saya dan apa yang saya train student saya. Student bukan student YouTube, student rapat saya. Student yang memang student rapat. Contohnya student paling rapat sekali isteri saya. Macam mana dia boleh achieve trading edge dia tu. So bagi saya floating 100 pip, TP 100 pip. Lepas dah achieve 100 pip, tarik next reward pergi 200, 300, 400, 500. Macam tu. So 100 tu adalah ruangan untuk bernafas dia. Kalau korang buat 10 pip macam ni, ruangan bernafas dia mungkin dia sampai 10 pip dia pergi macam gini balik. Tapi kalau dia luas sikit, contohlah sini 100, sini pun 100. Selalunya contoh kita set kat sini, dia naik sampai 50. Last sekali dia turun sampai 100. Tapi kebanyakan orang nak target SL 30 pip lah, SL 20 pip lah, SL 50 pip, ngam-ngam dia terus turun. So paling okey lah, yang bernafas okey, based on saya punya experience, based on saya punya journal, 100 pip. Okay,
Tu based on saya punya pengalaman lah. Sebab apa? Kena ingat, follow your SOP. Setiap orang berlainan. So benda ni, experience ni korang kena lalui sendiri. Berapa yang terbaik untuk korang? Berapa point yang terbaik untuk ruang bernafas untuk korang? Okay? So tu semua depend pada korang. Okay? Lepas tu apa lagi? So be consistent ni, yang saya maksudkan adalah pips, bukannya duit, bukannya dollar. Okay? So learn to be rich slowly. Kadang-kadang orang nak tekan besar terus kan. Dia ramai orang, sebenarnya ramai orang boleh jadi kaya, tapi tak ada orang pun nak jadi kaya perlahan-lahan. Dia boleh je belajar dulu, trade demo dulu, cari experience dulu. Lepas tu dah ada experience, baru dia trade account betul. Bila trade account betul, real account ni, dia tak adalah full margin terus. Dia take time, proses. Macam saya ambil 3 ke 5 tahun je untuk achieve sampai tahap there is nothing that I cannot buy. Sampai level macam tu lah. Tapi ada benda saya tak boleh beli. Contoh, saya tak boleh beli benda yang lebih daripada 10 juta contoh. Sebab apa? Sebab apa saya cakap tadi saya boleh beli semua benda yang there is nothing that I cannot buy. Sebab saya punya benda yang saya nak beli tu tak mahal pun. Saya nak beli karipap je, makanan untuk hidup. Saya berumah, lepas tu duduk, bersara awal. Bagi saya hidup sederhana tu sangat-sangat murah. Hidup sederhana tu daripada awal lagi. Kalau macam contoh dulu saya kerja gaji 1,800. Sekarang ni saya buat lebih daripada 1,800. Kenapa saya tak boleh kekalkan dengan gaya hidup saya yang dulu? Cuma bezanya profit saya lebih, dan lebihan tu saya boleh kongsi dengan ramai orang kan. Contoh. So lama-lama bila kita kekalkan lifestyle kita yang sederhana, dalam masa yang sama kita increasekan kita punya income, bukankah kita lama-lama akan kaya kan? Tapi jangan jadi orang yang mengumpul harta sangat. Okay? Janganlah sampai kedekut nak memberi. Okay? So perlahan-lahan, slowly. Okay? Semua benda take time. Jangan nak full margin terus. So kadang-kadang scammer ni, dia bukannya nak jadi scammer sangat, sebab dia punya impian tu tinggi sangat. So dia nak get rich quick. Dia nak cara paling mudah untuk jadi kaya, dia scam orang. So kita tak nak macam ni. Okay? Learn to be rich slowly. Nak achieve consistent, take time. Korang kena buat 10 kali macam saya bagi tahu tadi, $10. Kalau gagal, kena repeat balik sampai korang jumpa korang punya edge. Macam saya bagi tahu tadi, 100 pip floating saya tu based on saya punya level of knowledge, dengan time frame yang saya guna, dengan keselesaan saya untuk trade. Setiap orang lain, masa dia lain, keselesaan dia lain, dia punya gaya dia, okay? Setiap orang lain. So korang kena cari sendiri key of consistency dalam trading korang. Okay? Cara dia saya dah bagi tahu tadi. Kalau tak tahu, boleh repeat balik. Okay? Nombor 6, be honest, record everything. So be honest, record everything ni adalah kita kena jujur dan record semua benda. So kita lost ke apa ke, kita kena record before and after apa semua. Nanti saya bagi tahu apa benda yang korang kena record. So korang kena be honest lah. Jangan yang profit je korang record, yang loss pun kena record. Dan lagi satu tips untuk korang mahir kadang-kadang orang buat yang journaling atau before after ni, dia lukis, analisis, tapi dia tak trade. Bila korang tak trade, dia trade ni tak semestinya account real Dia trade boleh juga account demo. Yang penting korang ada dalam market. Bila korang ada dalam market, korang ada keterlibatan dalam market tu, korang akan tengok price action ni macam mana. So korang record everything, apa benda yang price buat. Okay, sampai kat level ni, price, respect, SNR. Lepas tu dia naik, korang tulis lah everything, record everything, be honest. Korang floating berapa hari, korang nak TP berapa hari, dan berapa lama korang tunggu sebelum dia sampai korang punya target. Sebab apa korang exit, sebab apa korang entry. So kena record everything. Okay, kena be honest. Jangan tipu-tipu, jangan malas. Jadi orang yang jujur, record everything apa yang korang buat. Okay, so yang ke-7, be responsible, set your risk. Okay, so be responsible, set your risk ni bagi tahu, lepas korang dah ada everything daripada 1 sampai 6 tu, korang kena jadi manusia bertanggungjawab. Korang kena set korang punya risiko. Jangan asyik nak MC, lepas tu salahkan orang ni, salahkan market, salahkan ni.
Jadi manusia yang bertanggungjawab, salahkan diri sendiri. Salahkan diri sendiri. Oh, ni follow Hanzo lah ni. Hanzo pergi tekan lot 1 tadi. Saya pun tekan lot 1. Apa jadi dengan lot 1 kita tadi? Turun ke? Saya pun tak nampak. Naik. Aduh, floating lah. Ni semua salah dakwah channel tu. Dah floating $46. So, be responsible, set your risk. Contoh, saya tekan lot 1 tadi. Adakah saya kena salahkan dakwah channel? Tak. Saya dah calculate everything. Saya punya account boleh entry maksimum 2.50. Nanti saya cerita macam mana saya boleh macam mana saya kira 2.50 ke 0.25 ke 0.05. Everything dah dikalkulate. Semua telah di-set. Okay. So sekarang kita nak belajar belajar live trade lah. Sekarang kita nak live trade. Kenapa Hanzo tak fokus trade pada satu setup sahaja? Bukan bila fokus pada banyak setup, bukankah bisa buat pening? Okay, saya bila entry, saya akan fokus pada satu setup. Tapi bila saya tengah floating ke apa ke, dia akan evolve. Dia fleksibel. Saya menggunakan fleksibel setup. Korang rasa sebab apa saya ajar banyak-banyak setup? Mesti ada reason. Okay. Sebab kadang-kadang bila kita bergantung pada satu setup je, setup tu boleh gagal. Kadang-kadang dia buat bentuk lain. Market ni bukan benda yang statik yang korang boleh buat dia satu setup. Oh, dia mesti kena macam ni, dia mesti kena macam ni. Dah kalau kena macam mana, kejap kita tengok dekat EU tadi. Kalau kena kat EU tadi macam mana? Kita dah setting dah sampai dah TP kat sini. Ni saya tengah live trade jugalah. Lebih kurang live trade lah. Tengah sembang-sembang. Saya cakap dah, kepakaran saya dalam menentukan exit. Saya entry saya ke laut, tak apa. Yang penting dia kena sampai juga kat mana saya nak dia sampai. So bila saya dah tahu dia exit kat sini, saya just jaga saya punya risiko je lah. Okay. So setup boleh jadi setup lain. Ni dah setup lain ni kalau kita tengok. Okay. Tadi kita nak entry menggunakan configuration dekat sini. Tapi kemudian dia jadi benda lain. So kita tak boleh control price. Market ni kita tak boleh control. Yang kita boleh control adalah reaksi kita bila market tu buat hal. Contoh, orang buat kita marah. Wajib ke kita marah? Tak kan? Tapi kalau kita marah, kita lah bodoh sebab kita marah. Ni saya nak cerita cara saya live trade. Okay, cara saya live trade. Yang pertama, saya cari signal pada mana pair yang berpotensi. So pair yang berpotensi tu maksudnya yang saya nampak boleh buat profit, yang boleh bagi saya benda-benda yang profitable. Okay. Market nampak menarik, jelas structure, jelas pricing dan berbagai-bagai lagi. Apa yang korang nampak, yang korang boleh tentukan, pair tu memberikan signal yang menarik, yang berpotensi. So nampak menarik tu, jelas structure dia, jelas base dia, macam-macam. Lagi satu yang membuat dia berpotensi ataupun menarik adalah price dah berada dalam zone ataupun berhampiran dengan zone. Macam saya bagi tahu sebelum ni, saya sangat-sangat suka saya sangat-sangat suka entry secara instant. Saya tak suka sell limit ke apa ke, tak suka. So apa yang saya suka adalah bila price dah dalam zone dan saya tentukan sama ada saya nak masuk ataupun tidak. Okay. Market yang nampak menarik, jelas structure, jelas pricing, nampak base, nampak banyak setup, downtrend, ada base sell pula. Tu contoh-contoh benda yang menarik. Lepas tu price di dalam zone ataupun berhampiran dengan zone. Contoh kita ada satu zone entry daripada kita punya signal tu, dan price memang dah dalam zone. Yang tu kita instant je terus. Yang kedua, kita melaksanakan technical analysis untuk membaca potensi pergerakan harga. Yang pertama, kita akan mulakan dengan menandakan hala tuju harga. Yang pertama sekali, kena tandakan exit. Kebanyakan orang nak cari entry kat mana Siapa tahu entry kat mana? Entry je lah, buy ke sell ke tak kisahlah korang nak entry apa kan. Tapi yang paling penting sekali, exit. Korang buat profit based on exit. Okay. Bukan apa orang cakap, bukan on entry. Entry korang sniper macam mana pun, tapi kalau korang loss dengan close dengan SL, adakah korang seorang trader yang profitable? Tak juga. Tapi adakah korang seorang sniper trader? Ya. Tapi adakah profitable? Tidak. Sebab apa? Korang fail dalam menentukan exit. So bila kita melaksanakan technical analysis, yang kita nak utamakan adalah menandakan hala tuju harga. Okay. So kemudian mencari titik permulaan ke hala tuju tersebut. So titik permulaan ni adalah korang punya entry. Sebab sebelum kita nak, contohlah kita nak pergi ke sini kan, kita tahu price akan pergi kat sini, tapi kita nak cari entry point. Okay, kita nak cari entry point. Entry point saya bermula daripada mana? Daripada sini. Lepas tu dia float, dia sesat sampai sini, last sekali sampai ke sini. So berapa lama dia float tu?
Dah lawan balik ke belum? Floating 100, turun baru 50. So ada expectation tak untuk dia turun 100? Kita tengok sikit. 100 weekly. Ada je, ada RBS ni. Boleh lah. Tapi sebelum dia nak sampai sini, dia tak adalah drop terus. Kalau drop terus, Alhamdulillah lah. Tapi selalunya dia akan pecahkan dulu base ni. Dia kena pecahkan dulu dekat sini. Ni adalah technical analysis ni. Contoh untuk EURUSD. Contoh saja. Nanti saya akan bagi pair baru untuk korang. Ni contoh. Okay. Contoh ni adalah entry adjustment. Ni adalah price action trading. Price action trading ni dia berinteraksi dengan live market. Dia tak boleh belajar waktu backtest ke apa benda ni, tak boleh jadi. Nak belajar price action mesti kena live trade. Nak belajar price action mesti kena live trade. So sebab tu saya panas hati bila orang cakap saya tak erti live trade kan. Sebab nak belajar price action, wajib benda yang bergerak. Tak boleh benda yang tak bergerak. Benda yang tak bergerak tu memang untuk belajar setup je. Untuk orang belajar benda ni memang kena benda bergerak. So sekarang ni price yang warna merah ni, dia kena break dulu biru ni, dan dia akan buat macam flat ke apa ke. Lantaklah pattern apa dia nak buat. Dia nak naik sampai base ke atas ni ke sebelum dia sampai ke sini. Tapi kalau dia terus nak terjun pun, Alhamdulillah lagi bagus lah untuk kita. So apa jadi dengan AUD USD tadi? Floating. Siapa lah suruh saya tekan lot 1 tadi kan? Dah lah, tak analisis apa kan, banyak tekan lah. Okay. So korang kena cari exit. Nombor 2 ni kena cari exit dulu, baru cari entry. So technical analysis tu untuk korang mencari exit. Okay. Lepas dah cari exit, barulah kita cari titik permulaan dia. Okay. Yang ketiga adalah filtering signal. Okay, filtering signal ni boleh skip kalau korang memang malas. Macam contoh macam saya sangat-sangat malas orang dia. Saya jumpa satu, saya entry dah, tinggal hantar loss ke profit ke, nak hantar dia lah. Okay. Tapi kalau korang rajin boleh buat filtering. So filtering ni bila dah panggil filter, mestilah korang kena ada beberapa signal. So step 1 dengan step 2 tu korang kena repeat balik untuk dapatkan minimum 3 pair. So daripada 3 pair ni korang kena pilih mana yang paling terbaik sekali. So macam mana nak tahu yang paling terbaik? Lokasi dia, keadaan dia. Contoh location dia, price memang betul-betul dah dekat dalam zone. Lepas tu dia dalam keadaan downtrend. Setup pun memang jenis setup sell. Memang cantik sangat lah. Compare dengan step 1 tu, dia pair yang pertama tu dia jenis yang lawan trend. Lepas tu apa lagi? Lepas tu base, dia berpandukan base saja. Price pun dah spike banyak kali dan hampir menembusi di dalam body base. Yang tu kalau belajar dengan Tok Kajai, ada inner base, inter base dengan full base. Yang tu ada full base, ada inter base. Yang tu kena belajar dengan Tok Kajai . Saya tak ajar lagi. So tu semua mempengaruhi. Ada candle yang reject, ada candle yang infect, ada candle yang curing. So dia ada beberapa hal berkenaan price action yang menyebabkan filtering tu menjadi lebih mudah yang untuk kita dapatkan mana the best pair untuk masuk. Okay. Hari ni kita bukan nak belajar teknik, hari ni kita nak belajar live trade. So ni adalah ilmu live trade ni SOP dia. So di antara 3 pair, hanya yang paling menarik akan dipilih. Menarik boleh jadi keadaan price, lokasi price, jenis setup price dan lain-lain. Lepas tu ni nombor 4, money management. Ni sangat-sangat penting. Kejap apa ni? Kini bearer. Bila MC saya cari Hanzo, pasti nampak jalan. Jangan cari saya, cari journal. Nanti nombor 5 tu cari journal. Hanzo boleh mati. Hanzo nyawa dia pun tak panjang. Dia boleh hilang sampai bila daripada bila masa je Tuhan boleh tarik nyawa dia. Tapi kalau korang ada journal, selagi korang hidup, itulah kawan korang dalam bisnes ni. Macam saya cuma guide korang je. Dan saya bukannya ada dekat sini sampai bila-bila. Saya pun tak tahu lah sampai bila saya boleh tolong orang. Kadang-kadang kita nak tolong orang jangan baik sangat sampai orang boleh pijak kepala kita. Kena ada set boundaries macam tu. Okay. Yang keempat, money management. Okay, so ada money management ni ada banyak jenis. Saya share 2 saja yang paling senang dan paling mudah faham. Okay. So dia ada banyak jenis. Saya bagi tahu ada banyak jenis. Ada capital, endurance, sebagainya. Ni saya bagi tahu equity and lot dengan drawdown je. So equity and lot, saya kategorikan kepada 3. Kalau lebih daripada tu, maksud korang tengah full margin tu. Walaupun korang tak guna full, tapi korang dah seakan-akan merisikokan segala benda yang korang ada lah dalam account tu. Okay. So untuk low risk, $1,000 bermula dengan 0.01. So macam saya guna 0.05 tadi, maksudnya saya bahagikan 5 lagi daripada saya punya low risk ni. Maksudnya saya kecilkan lagi. Maksudnya entry saya nak the best entry lah. Contoh tadi kalau nampak saya entry, nampak tak? Tiga entry dah tutup kat sini. Nampak tak?
Satu kat sini, kalau tak nampak korang screenshot, lepas tu zoom lah dekat telefon korang ke apa ke. Ada satu kat sini, 2 entry kat sini, 3 entry. So ada 1, 2, 3, 2 lagi yang tengah open kat sini. Dah sampai TP kan, kita tutup satu, close. Dah sampai 100 speed, turun. Ini kita tengok lah sampai mana dia pergi. Lepas tu ni kita BE. Dah sampai 100 baru BE. Takkanlah 1 pip dah nak BE. Ingat VIP signal ke? Tak, ni bukan VIP signal. Ni YouTuber. Ni cara apa? Cara orang miskin trade. Okay, so 1, 2, 3, lepas tu tambah dengan 4 tadi. So tu ada lagi satu kat sini. Okay, saya entry lagi satu. Ni saya layer lah. So 1, 2, 3, 4, 5. So total cukup tak saya punya entry low risk? Cukup, sebab saya bagikan 5. Total 5 darat 0.05 darat 5 persamaan 0.25. So saya menggunakan setup low risk, menggunakan untuk setiap 1000 USD saya tekan 0.01. So untuk medium risk pula 100 USD 0.01. Okay, so saya bagi tahu tadi 2.5 saya boleh tekan. Sebab apa? Saya limit saya sampai medium risk je. Saya takkan high risk kan saya punya account, kecuali account tu memang saya bertujuan untuk MC kan. Maksudnya untuk saya full margin, memang saya akan go high risk and above. Tapi untuk account saya main account saja-saja saya nak trade, limit dia ni je, low risk, medium. Tapi ada juga season-season di mana ada keadaan di mana saya memang nak grow account. Maksudnya saya nak cukupkan kuota 1 tahun. Selalunya setahun sekali atau setahun 2 kali saya akan full margin yang untuk secure saya punya fund untuk tahun ni dan tahun depan. Ataupun kalau tahun ni tak habis lagi, saya akan trade lagi untuk tahun depan. Sebab saya tak tahu bila saya akan kena lipat dengan market. So kena sentiasa prepare 2-3 tahun ke hadapan untuk kita punya fund untuk hidup tu. Okay, untuk high risk ni kadang-kadang je saya buat. Tapi sebabkan kenapa saya boleh tekan lot 1 tadi, sebab saya masih lagi berpindah. Saya berpindah daripada low risk ke medium risk lah untuk tadi, sebab dakwah channel tu. Okay, so inilah contoh untuk money management based on equity dengan lot. Simple. Korang boleh tahu korang jaga MM dekat level mana based on korang punya equity dengan korang punya lot yang korang buka. So kalau korang deposit $10, walaupun korang buka 0.01, korang sedang high risk. Dan korang boleh bayangkan orang yang deposit $10 pergi layer 0.01. So expectation dia macam kita tengok cardinal rule tadi, he expect too much from that trade. Okay, so drawdown. Okay, based on drawdown ni menceritakan berkenaan berapa korang punya account tengah loss ataupun floating. Okay, berapa account korang tengah loss ataupun floating. So kalau contoh account kita tengah loss, contoh 25,000 25,000 10% 2,500 lah. Kalau 50% 12,500. So untuk low risk ni, contohlah saya tengah floating berapa, kita tengok. Okay, so sekarang saya tengah floating kat bawah ni berapa? Yang bawah ni sekali, kita punya ni adalah saya tengah floating negatif $1. Negatif $1 saya tengah floating. So jauh lagi tak dengan kita punya 10%? 10% adalah 2,500. So maksimum kalau saya selalu, kalau account 10,000 ke atas, saya akan make sure drawdown jangan lebih daripada 10% lah. Jangan lebih 10%. So 2,500 ni sangat-sangat jauh lagi. Dan kalau korang tengok, korang compare, ni kita punya Euro USD 0.05, profit tak nampak ya Allah. Macam tu. Nampak ke? Sekejap. Nampak Sorry lah. Saya setting Streamlab ni macam setting main game. Okay, so kalau korang tengok kat sini, nampak tak? Lot 1 dekat sini negatif 100. Tapi lot 0.05 ni dah $63. Okay, so ni saya bagi tahu tadi, be grateful, more doesn't mean better. Maksudnya tak semestinya korang tekan lot besar korang akan profit lebih, dan tak semestinya korang tekan lot kecil tak boleh profit lebih. As long as korang boleh faham apa yang saya cuba bagi tahu, belajar konsisten untuk dapatkan pips, korang akan dapat korang punya dollar. So medium risk pula. Medium risk adalah below 50%. So kalau below 50%, kalau account $100, maksudnya di bawah $50 korang punya floating ke apa ke, still medium, boleh diterima lah. Sampai 50 cut terus. So at least korang ada separuh lagi. Tapi kalau dah high risk, anything above 50%, maksudnya kalau alang-alang korang nak tahan floating lebih 50% tu,
Bagi MC je lah terus tapi janganlah tekan banyak-banyak terus. Strategically secara strategik control korang punya layer. Kalau betul-betul nak above 50%. Okay, tapi selalu saya kalau account lebih 10,000 saya setkan below 10%. Okay, dan kalau korang nak tahu kenapa saya trade account kecil macam ni, saya guna untuk practice sebelum saya nak buat seasonal trading. Seasonal trading ni season di mana saya akan full margin. So saya akan practice sepanjang tahun. Untuk satu minggu ataupun satu hari punya trade, saya berlatih 1 tahun. Bukan hari-hari full margin. No. Full margin 1 kali, practice beratus kali. Macam tu. Okay. So yang step terakhir sekali, kita dah reti money management apa semua kan. Step terakhir, kita kena record semua information berkenaan trade yang kita ambil di dalam journal. So kita kena ada screenshot before serta how and why entry dekat trade tu, dan screenshot after serta how and why exit trade tu. So korang kena ada screenshot before dengan screenshot after. So dekat screenshot tu korang kena cerita kenapa masuk, ada entry ada zone, swap zone ke, ada downtrend ke, ada apa-apa ke, apa-apa jenis benda yang menyebabkan korang masuk. How pula cerita macam mana kau kau masuk secara instant ke, sell limit ke, kena cerita, kena record everything. Okay, untuk screenshot after pula, how and why dia, kenapa exit, dah keluar price action, dah sampai kita punya target, dah nampak tanda-tanda nak berubah, kena bagi tahu. Lepas tu how, secara manual close ke, menggunakan TP ke, ataupun korang menggunakan candle close time ke. Candle close time ni maksudnya tunggu candle close baru tutup. Tu adalah how you exit. Okay, how you entry, tunggu candle close ke, sama juga. Okay, so cuma terbalik dengan apa yang kita buat dengan entry lah. Okay, lepas tu dekat sini ada lagi satu ni kalau korang nak jadi super trader, ni kalau korang nak jadi above the average, maksud korang nak jadi lebih baik daripada yang lebih baik daripada yang terbaik. Ni dah terbaik dah kalau boleh buat before after macam ni, tapi korang nak jadi the extra 1%, korang nak jadi orang yang ketinggian dia, faham tak? Korang dapat alam bazrah tu. Okay, kita kena ada post-mortem. Post-mortem ni selalu saya dapat perkataan ni daripada geng-geng medik kan. Geng-geng medik kan dia ada post-mortem kan, lepas ada bedah apa semua kan. Sama juga, lepas kita trade kita ada post-mortem. What happen after you close, ataupun what happen after you exit the trade. Apa yang berlaku lepas korang exit? Korang nak kena tahu juga. Dah pukul 12. Okay, dah pukul 12. Jom live trade. Dah cukup dah ilmu kita untuk live trade. Sekarang ni kita nak live trade. Okay, so kita zoom out sikit, kita tengok apa step dia. Pertama kita cari signal. Jom cari signal. Cari je apa-apa signal. Tengok NZD Cat ni ada apa-apa ke? Ni tak smart. Ni contoh yang tak cantik Ni contoh yang tak menarik. Sebab apa tak menarik? Dia uptrend. Lepas tu dia duduk dekat area supply. Dia memang area supply, tapi secara majoritinya dia adalah pergerakan ke atas. So saya tak minat. Saya suka pergerakan ke bawah. Contoh kalau korang tengok AUD USD saya ni, walaupun macam tu kan, saya pun tak tahu kenapa saya masuk. Dah lah tekan lot 1 kan. Saya rasa saya tahu sebab apa. Wow, weekly. Ni memang jauh pergi Ni kalau lot 1 ni, saya target sampai sini. Wah, 7,000 why? Boleh beli nasi goreng. Account send je ni. Okay, account real pun. Hot forex kot. Hot forex ada account send ke? Pandai-pandai lah fikir ni makin turun. Ni lah postmortem, lepas turun, lepas dah close dia turun lagi. So korang kena catat ke mana dia pergi apa semua. Bukan sikit ni terus catat, tunggulah turun banyak sikit. So NZD Cat ni contoh yang tak cantik. Euro AUD USD ni memang smart Dia dah break structure apa semua, memang smart. Serius cakap. Memang smart bila saya cakap tu, bukan confirm turun Jaga Ni bukan signal saya ada 25,000 dah ni. Korang rasa korang boleh floating macam saya, tak apa. Belajarlah. Jangan entry, jangan tolong saya nak ajar ni, bukan nak share signal ke apa. Contoh Euro USD ni sebab apa saya entry. Nampak dia menurun macam ni. So bila menurun macam ni saya suka Saya tak suka dia bila dia tinggi-tinggi macam ni. Kalau tengok H4, sekali tengok H4 cantik pula. No. Tak boleh. Ni kalau NZD Cat ni saya tengok 1 batang, 2 batang. Okay, ni dia panggil inverted flag. Inverted flag korang pun tak ada belajar, sorry. Okay, pasal flag tak ada ajar lah. So kita cari signal lain. Jangan terlalu terikat dengan satu pair je. Kadang-kadang orang sayang betul gold.
Sayang betul GJ. Dia tak boleh hidup tanpa GJ. Dia tak boleh hidup tanpa gold. USD Chef ni macam menarik kan. Masuk zone. Masuk terus. Sell. Dah. Okay, simple. Simple. Macam tu. Jangan ragu-ragu. Be confident. Saya trade macam ni. Kadang-kadang korang nampak saya lukis base, zone apa semua tu. Tu semua disebabkan apa orang cakap? Disebabkan saya nak ajar orang apa benda yang saya nampak. Tapi kalau based on macam USD CHF ni, saya nampak saya terus masuk je. Saya apa? Masuk je. Macam tu. Ni contoh USD CHF. So kita dah entry, baru lukis Okay, apa benda tadi kita nak tadi? First kita cari signal kat mana-mana berpotensi. Okay, USD CHF tadi dah smart. Lepas tu kita melaksanakan technical analysis untuk membaca potensi pergerakan harga. Sekarang ni kita baca potensi pergerakan harga. Sekarang ni dia downtrend. Okay, kita nak sell kat sini. Dia dah masuk dalam zone. Ke mana dia nak pergi? Okay, so kalau kita based on kita punya structure, kita makin structure. Contoh high, low, lower high, lower low, lower high. So kita expect lower high berlaku dekat sini. Okay, so bila contoh sebelum candle ni sampai, ke mana korang nak target? Mungkin korang target ke sini, mungkin korang ambil swap zone ke apa ke. Dan kalau korang guna swap zone dan korang guna sell limit contohnya, dia macam mana cakap? Korang akan floating lah. Tapi bila dia masuk dekat dalam zone macam ni, dia memang pacak. Tapi korang nampak tak? Dia berhenti dekat dalam base ni. Ada apa dekat dalam base ni? Ada apa? Mesti ada something. Dia tak boleh lah turun tiba-tiba macam ni. Ada something dalam ni. Itulah supply and demand. Tu supply and demand. Okay, so bukan setiap masa nak guna swap zone Okay, sekejap Okay, kita lukis. Okay, so kat sini ada high. Lepas kita expect low something around here. Tapi dekat sini kita tengok. Okay, dia punya symmetrical structure dah complete Dah complete. Symmetrical structure ni sekejap, tak nampak pula. Okay, symmetrical structure ni kalau kita bahagi dua, nampak? Kita bahagi dua chart tu. Mana kita bahagi dua chart ni. Belah sini dia naik, belah sini dia turun balik. So kalau korang dapat dekat sini, memang ngam lah. Contoh dekat AUD USD ni tak nampak sangat. Euro USD ada contoh? Tak ada contoh juga. Saya trade dekat account lain. Saya ada banyak account Sorry. So tak dapat tunjuk. Yang ni bukan symmetrical. Sorry. Kalau dia nak jadi symmetrical, contoh kalau contoh AUD USD ni nak jadi symmetrical, okay, kita letak kat sini. Lepas tu kat sini dia akan drop kau. Dia akan jadi symmetrical. Ni yang saya masukkan dengan symmetrical structure. Okay, so untuk USD CHF ni dah complete dia punya symmetrical structure. Dan ni sekarang kita dah biru dah. Kalau kita scalping betul ke? Oh, spread jangan lupa cara nak tengok spread, right click, properties, common, show us line. Okay, nampaklah spread dia Ni account standard dekat Hot Forex. Bukan account ECN. Kalau account ECN lagi padu lah. So dekat sini bila dia dah complete structure, belum tentu lagi dia nak sampai ke sini. So kita boleh target kat mana kat sini ada satu zone. Kalau korang tengok saya ada zone-zone yang saya tak pernah ajar lukis, sorry So berbaloi tak untuk korang trade? Tak berbaloi, tapi dah entry. Dah entry nak buat macam mana? Dah entry at least kena 1:1 lah. Okay, 1:1 at least sampai sini. So dekat sini kita ada left shoulder dekat sini. Bukan left shoulder, lebih kurang lah left shoulder dekat sini So kita tarik kita punya TP sampai situ. Okay, so untuk USD CHF ni tangan otak lagi laju sebelum analisis. So kena analisis dulu baru entry. Jangan jadi macam saya. Okay, saya entry terus. Sebab saya tak suka ragu-ragu. Saya tak suka second thought. Bila ada second thought berfikir-fikir, dia dah tak jadi confident. So saya kena confident. Okay, so kita try cari signal lain. Kita try buat formal betul-betul. Kita ikut betul-betul apa yang saya lukis Ni tak ikut main entry. Okay, dekat sini ada ke? Kalau macam ni setup sell dalam keadaan uptrend macam ni. So tak nak. Kita nak ke ada setup buy. Boleh masuk buy ke? Macam menarik ke buy? Buy berapa lama pips dia? 16. Kita tak nak sebab dia jauh daripada tempat kita nak entry. Okay, GU pun dah turun. Saya ada sell juga kat account lain ni. Oh, U ni UJ UJ nampak tak? Kalau siapa yang trade guna pattern mesti sell punya kat sini. Tapi masalahnya boleh je dia nak turun, tapi dia nampak tak? Dia macam uptrend macam ni. So tak nak.
kita nak benda yang betul-betul cantik, benda-benda yang orang kata cantik. Okay. So kat sini cantik USD CAD nampak menarik. Nampak tak? Korang nampak tak? Pergerakan ni ke bawah. Dia berada dekat supply zone. So sangat-sangat cantik dan menarik. So sekarang ni, sebelum korang nak entry, korang kena expect ke mana dia nak pergi. So kita tengok dulu. Tengok daily. Okay, kat sini bila korang nampak, buka daily terus nampak bentuk flag dia. Dia tak boleh lari flag. Sorry lah siapa yang benci flag saya kena tunjuk juga. So kat sini kita nak expect dia naik kat mana, lebih kurang sini lah. Okay. So bila jauh sangat macam ni, tak payahlah, kita target lah sampai sini kita target lah sampai sini. So sekarang kita dah ada exit saya adalah dekat sini. Lantaklah korang nak buy ke, tiba-tiba ada signal provider tengah tengok, oh saya nak buy UCAT, tak kisah, saya boleh floating sampai kat sini pun tak MC lagi. Tu saya punya money management lah. Okay. So kita tengok, sekarang kita dah tentukan kita punya exit. Sekarang kita nak entry kat sini. Okay, sekarang dia floating berapa? Dia floating dalam 7 pip. Dia jarak dia antara di antara dia punya zone adalah 7 ke 6 pip. Risiko dalam 37 pip. Okay. Lepas kita tengok lagi nota kita, filtering signal. Tak nak filtering macam saya bagi tahu, kalau korang rajin boleh cari 3 ke 4 pair kelantak korang, pilih yang terbaik. So money management pula. Sekarang kita ada 25,000 tapi dah ada yang buka position. Assume macam kita tak ada buka apa-apa Assume macam kita tak ada apa-apa buka. Maksudnya tak ada, macam mana kah? Assume macam saya tak ada entry apa-apa lagi. Walaupun korang tengok saya dah entry banyak kan dekat sini kan. So kita assume macam saya tak trade apa-apa. Maksudnya kosong lah. Buku kosong. So sekarang ni kita nak entry berapa? Macam korang selalu tengok, saya suka lot 0.05 sebab apa? Nanti saya nak floating. Sekarang ni dia tak ada dalam zone lagi. Dia tak ada dalam zone, saya tak boleh lah guna everything. Sekarang ni kalau saya nak guna low risk 0.25, saya ada 25 peluru. Sama ada saya nak tembak 5 peluru terus, ataupun saya nak tembak semua terus, ataupun saya nak tembak sedikit-sedikit, partially ke, depend pada macam mana kita nak macam mana kita nak macam mana kah? Apa strategi kita? Apa yang kita nak ni? Expectation kita. So expectation kita tak adalah macam kita punya setup ni power sangat ke, dia terus turun ke. So saya expect kemungkinan dia boleh naik sampai sini. Dia boleh naik sampai sini. Ni above base. Dia boleh je target sampai atas ni. So ni dah 60 pip. So 100 pip boleh pergi. So saya just entry je dulu 0.05. Sebab apa saya entry dulu dekat bawah zone? Sebab have less expectation. Ingat cardinal rule saya bagi tahu tadi, kita jangan ada expectation yang melampau-lampau, di mana price akan datang semula, so saya letaklah sell limit. Kalau price tak sampai macam mana? So apa yang korang boleh buat sekarang? Instant. Dah ada target kan? Dah ada exit kan? Betul. Lantaklah nak floating ke apa ke kat sini, tapi jangan floating lebih daripada korang punya exit. Maksudnya maksimum daripada korang punya entry ni ke sini 300 pip kan. Jangan lebih daripada 300. Okay. Kecuali ada reason-reason yang mengizinkan setelah price terbentuk. Sebab kita tak tahu lagi macam gini dia buat apa ni. Dia buat apa? Contoh dia floating, dia pacak macam tu. Lepas tu dia buat macam gini. Contoh lah, Dia mesti naik dengan bentuk macam pattern. Dia naik slow-slow macam ni, slow-slow macam ni, slow-slow macam ni. Lepas tu dia turun pula. Lepas tu dia naik sikit. So bila dah macam ni, kau nampak, uish, dia buat flat, dia buat HNS ni. Okay, entry lagi 0.05. So bila 0.05 ni, tak semestinya 0.05 dekat sini terus dia layer habis. Macam tu je dia punya expectation. Macam tu je dia punya dia punya harapan dia. Macam price tak boleh nak naik lagi. So kena slowly. Dia masuk satu ni, entry lagi 0.05. Dan kalau boleh selalu saya tak adalah menghadap telefon 24 jam. Bila ada rezeki saya buka telefon, dia ngam-ngam dah terpacak ke atas macam ni. Tu bagi saya tu rezeki. Sebab apa? Kalau saya buka awal, saya dah layer dekat sini. Tapi sebabkan saya buka lambat sikit, saya layer kat atas ni. Sama macam Euro USD. Ada rezeki saya buka telefon dekat sini.
Kalau masa dekat sini, masa dekat sini saya tak ada entry. Sebab apa? Saya jenis instant. Bila dia sampai dekat tempat saya nak entry, baru saya entry. Tapi masa ni saya dah tidur. Dah takkan 2-3 pagi nak tengok chat lagi kan. So dia buat macam ni. Dan kalau saya entry dekat sini, saya tak dapat lah entry dekat tinggi ni, entry dekat tinggi ni. So ni semua konsep rezeki bila korang trade instant. Sebab tu saya suka instant. Cikgu saya pun suka instant. Cikgu kepada cikgu saya pun suka instant. Okay, instant ni powerful Okay, tu je saya boleh beritahu. Nampak Euro USD dah floating. Kita nak buka USD CAD tadi. Lepas tu nanti dia pun boleh turun macam tu. So korang kena screenshot simple je. Korang right click, save as picture. Okay. So jadilah macam tu, just save. Okay. So tadi saya ada Euro USD So Euro USD ni contoh before saya. So before saya bagi tahulah, saya entry disebabkan flat pattern akan terbentuk menggunakan swap zone. Lepas tu dia canak macam tu. Bila dia mencanak macam tu, strategi saya pun bertukar. So setiap kali korang ada entry ataupun bertukar layer ke apa ke, korang kena bagi tahu reason. Macam saya tak bagi tahu reason sebab saya dah sepatutnya tak patut macam ni. Sepatutnya saya kena buat journal juga. Tapi sebab saya ni pemalas. So kalau korang nak berjaya, nak jadi hebat daripada saya, jangan pemalas lah. Okay. So sampai dekat sini saya entry lagi sebab dekat sini swap zone yang berinteraksi dekat sini. So saya expect kemungkinan lah dia nak buat macam fake out sikit ke apa ke. Tapi ternyata dia fake out memang tinggi betul. Dia fake out last kali baru turun. Okay. So dekat sini, bila sampai ke sini, okay, nampak ni macam QM kata silap Saya entry bukan. Saya entry saja bukan. Saya entry double top menggunakan peak zone. So bila saya menggunakan peak zone dekat sini, dia naik lagi. So bila dia naik lagi, saya tengok apa benda ada kat atas ni, dia nak naik sangat. Ada swap zone. Lepas tu bila buka kat daily, barulah nampak ada pole. Lepas tu flat, pole. So saya punya target next memang ngam-ngam lah dekat sini. Okay. So apa tadi USD CAD kita, USD CAD kita tak sempat. Macam ni lah konsep rezeki nampak dia turun balik. So dia turun balik, janganlah menggelupur ke apa ke, kenapa tak entry kat sini ke. Relax je, tunggu dia naik. Jangan letak sell limit ke apa ke, tunggu dia naik baru kita instant. Okay. So korang kena record everything lah. So saya rasa saya dah explain semua korang tengok lah sikit-sikit, boleh bagi faham Ni dah 12-19. Cikgu tolong terangkan, adakah analisis teknikal setiap pair akan sama dengan correlated pair masing-masing? Tak semestinya. So saya rasa tu je untuk kita punya live trade malam ni. Ni yang terjadi tadi. Ni kita tengah total profit $67 lagi. Yang AUD USD tadi jadi apa Dia tak nak turun-turun. Dia takut dengan lot ni. Dia takut. Dia nak turun ke tak nak? Nak turun ke tak nak? Pap, naik. Boleh ni naik. Boleh. Okay. So satu tu biar je lah biar je. Lepas tu 1.2 4. Okay. USD CHF tadi dia dah masuk dalam zone. So kita tambah lagi satu. Walaupun saya main-main je ni, letak SL lah. Sebab saya ni USD CHF ni saya tak yakin sangat dengan pergerakan dia. Sebab yang ni saya pakai instant sebab nampak macam cantik. Nampak je macam cantik. Tapi bila kita analisis, baru perasan dah habis dah dia punya cycle. Lepas tu untuk USD CAD ni tak tahulah bila ni nak turun Okay. So tu je kot. Saya bukan tak suka buat aktiviti live trade macam ni. Korang tengok berapa lama kita stream ni 2 jam lebih. So benda tu sangat-sangat memakan masa. Macam kalau saya nak trade sendiri, saya tekan, saya biar, dan saya dah boleh tengok Naruto ke, tengok One Piece pun saya tak tengok lagi yang minggu lepas punya. So saya rasa tu je kot.